ingin kita hitung dan kita kira nikmat yang Allah berikan kepada kita, nescaya kita tidak mampu menghitungnya. Allah Ta'ala menyebutkan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan sekiranya ingin kamu hitung nikmat yang Allah beri kepada kamu, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Alhamdulillah, hari ini kita dah sampai ke 17 Ramadan dan malam ni masuk yang ke malam ke-18. Besok 18 Ramadan dah di separuh, lebih daripada separuh dah masuk 16, 17 kita dah mula dengan kunut. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengikut sejarahnya, hari ini cutilah kita di Malaysia ni sebab nuzulul Quran. Dan pastinya bila menyebut tentang nuzulul Quran ini, kita akan berbicara tentang sejarah penurunan Al-Quran. Dan di sana kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang menyebutkan tentang penurunan Al-Quran itu. Dan kalau kita nak pergi secara lebih detail, secara spesifik, sebenarnya kalau kita melihat 17 Ramadan ini adalah tarikh yang antara tarikh-tarikh yang disebut turunnya Al-Quran. Tetapi kalau kita melihat kepada hadis yang lebih jelas, ada hadis hasan yang menyebutkan kitab-kitab samawi yang dahulu diturunkan dalam bulan Ramadan, di antaranya Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil. Dan dalam hadis tersebut disebutkan bahawa Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Dan 17 Ramadan ini adalah merujuk kepada ayat yang membicarakan tentang kisah berlakunya peperangan Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Itu yang merujuk kepada itu 17 Ramadan. Dan kalau kita meneliti balik sejarah penurunan Al-Quran itu, di dalam kitab-kitab ulum diceritakan, ada ulama menyebutkan 2 peringkat. Ada setengah ulama menunjukkan ada 3 peringkat. Ada ulama ulum Al-Quran yang menulis bahawa penurunan Al-Quran itu daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang itu dalam bentuk jumlatan wahidan, itu sekali turun. Itu yang dinisbahkan kepada malam Lailatul Qadar. Maksudnya daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekali turun. Manakala daripada Baitul Izzah terus ke langit dunia, kemudian daripada langit dunia tu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat. Yang tu ulama khilaf tentang tarikh-tarikhnya. Ada ulama mengatakan ada 3 level, daripada Allah ke Baitul Izzah, kemudian ke langit dunia, kemudian baru turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah beberapa pandangan di sana disebutkan tentang sejarah penurunan Al-Quran itu sendiri. Dan menarik, Al-Quran ini diturunkan merupakan salah satu kitab yang terakhir, yang mana dalam Al-Quran itu merangkumi seluruh kehidupan manusia, way of life. Dan kalau kita melihat Al-Quran itu diturunkan, antara yang menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu dengan 7 huruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perkampungan Bani Ghifar. Ketika itu Jibril datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu. Dan Jibril pun membacakan ayat Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar. Kemudian satu bentuk wajah bacaan yang dibacakan kepada Nabi. Jibril pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata, "kamu mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Al-Quran ini diturunkan dengan pelbagai huruf." Disebut huruf, pelbagai bentuk wajah-wajah bacaan. Maka Jibril pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Jibril turun lagi
membawakan ayat Al-Quran, dibacakan dengan wajah yang seterusnya, yang kedua. Nabi minta lagi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wajah yang ketiga, wajah bacaannya yang berlainan, sehinggalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyebutkan, Allah memberikan kebenaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk membacakan Al-Quran itu dengan 7 huruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama unzilal Quran ala 7 ahruf. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Kamu bacalah mana-mana wajah yang mudah untuk kamu membaca. Ada dalam hadis lain lagi menceritakan tentang penurunan Al-Quran itu dengan 7 huruf juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, unzilal Quran ala 7 ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Fa ayyu zalika qara'tum asabtum. Maka dengan mana-mana wajah, mana-mana bentuk bacaan yang kamu baca, asabtum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bacaannya yang benar, yang betul, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi memberikan peringatan, wala tumaru fil Quran. Jangan kamu berbalah tentang bacaan, bentuk wajah-wajah bacaan di dalam Al-Quran. Fa innal mir'a fi'i kufrun. Kerana Nabi menyebutkan perbelahan, perdebatan tentang wajah-wajah bacaan ini akan membawa kepada kekufuran. Satu kisah yang berlaku, yang cukup masyhur dalam orang mengaji Al-Quran ini. Kisah satu ketika itu setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi apabila telah berlaku hijrah Nabi, Islam pun telah kukuh, telah kuat, ada seorang sahabat nama dia Hisham bin Hakam. Ada ulama menyebut Hisham bin Hakim. Satu malam Hisham ni semayang dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia semayang, dia jadi imam. Kebetulan pada ketika itu yang menjadi makmum kepada Hisham ini ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua, orang yang tegas, yang cukup berdisiplin. Jadi Umar apabila dia menjadi makmum kepada Hisham ni, dia mendengar Hisham membaca. Ketika itu Hisham membaca surah Al-Furqan. Dia dengar Hisham membaca surah Al-Furqan, dia mendengar bacaan itu adalah bacaan yang tidak sama dengan bacaan yang dibaca, yang diambil oleh Sayyidina Umar Al-Khattab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar dah tak tahan, rakaat pertama, rakaat kedua, tunggu sampai habis solat. Bila habis solat, Sayyidina Umar Al-Khattab pun dia pergi dekat Hisham, dia tarik baju Hisham, dia tarik ke tepi. Dia kata kepada Hisham, wahai Hisham, siapa yang mengajarkan kamu membaca sedemikian surah Al-Furqan ini? Maka Hisham menjawab, aku mengambil bacaan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar tak puas hati, dia tarik Hisham bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk depan Nabi. Umar pun kata, ya Rasulullah, Hisham ni dia membaca Al-Quran dengan apa bentuk wajah bacaan. Aku tak pernah dengar bacaan ini, dan aku tak pernah ambil bacaan seperti ini. Maka ketika itu Nabi SAW relax, tenang. Nabi kata, wahai Hisham, iqra, kamu baca. Hisham pun dia baca daripada mula sampai habis surah Al-Furqan dan juzuk ke-19. Habis Hisham dia baca, Rasulullah kata, sadaqta, betul bacaan kamu wahai Hisham. Umar Al-Khattab terkejut, macam mana boleh betul, berbeza dengan bacaan aku? Kemudian Rasulullah kata, ya Umar, iqra, wahai Umar, kamu pula baca. Umar pula baca sampai habis. Kemudian Nabi SAW sebut, sadaqta, betul juga wajah bacaan kamu itu. Masya Allah.
Ketika Umar Al-Khattab, dia jadi macam dia merasakan dirinya berada pada zaman jahiliyah. Kerana apa? Zaman jahiliyah kitab Taurat, kitab Injil itu adalah kitab-kitab yang telah diselewengkan dengan banyak bentuk riwayat, banyak bentuk penceritaan yang tidak benar. Ketika itulah Nabi SAW menepuk di dada Sayyidina Umar Al-Khattab dan mendoakan kepada Sayyidina Al-Khattab, memberikan ketenangan. Dan Nabi SAW menyebutkan, innama unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Menarik, penurunan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan pelbagai bentuk wajah bacaan. Ada satu kisah lain, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab. Nama yang cukup masyhur. Kalau orang belajar Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nak ambil bacaan Ubay bin Ka'ab. Satu ketika Ubay bin Ka'ab ini dia masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dan dia solat nawafil, solat sunat. Dia semayang dan dia baca surah An-Nahli. Surah An-Nahli. Habis dia baca surah An-Nahli, surah Lebah, juzuk ke-14. Dia habis saja dia baca surah An-Nahli, masuk seorang sahabat lain pula. Sahabat tu qiyam. Ini Ramadan, malam kita qiyamkan. Jadi seorang sahabat duduk sana, seorang sahabat duduk sini, seorang sahabat duduk sini. Dia dengar sahabat yang ni pula baca surah An-Nahli juga. Dia dengar, pasal apa bacaan dia, wajah bacaan dia tak sama dengan wajah bacaan yang aku baca, yang aku ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dia sembahyang, dia panggil sahabat tu duduk sebelah dia. Mungkin malam tu malam ke-14 kot. Sebab dia semua baca juzuk 14 surah An-Nahli semua. Kemudian dia pun tengah dia berbicara dengan sahabat itu tadi, datang seorang sahabat lain pula, qiyam juga malam, qiyam Ramadan. Sahabat tu semayang baca surah An-Nahli juga, juzuk 14, malam 14, semua baca juzuk 14. Jadi sahabat yang ketiga baca ni, tengah dia bersembang, Ubay dengan sahabat dia tadi sembang, dengar pula sahabat lain baca, lain pula wajah bacaan dia tu. Sudah dia tu. 3 orang dengan wajah yang berbeza-beza. Kemudian habis sahabat yang ketiga tu semayang, panggil duduk bincang macam Ubay ni orang hebat lah, qurra, orang yang alim tentang Al-Quran, yang sentiasa bertampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak mengambil bacaan daripada Nabi, sehingga Nabi sebut siapa nak ambil bacaan Quran, ambil daripada Ubay. Tak puas hati Ubay pun bawa 2 orang sahabat ni, bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita pada Nabi begini, sebagaimana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab juga begini. Nabi suruh baca, seorang baca, orang pertama saddaqta, orang kedua baca ahsanta, Ubay baca saddaqta, betul. Kesemua bacaan itu adalah bacaan yang betul, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai bentuk bacaan, wajah bacaan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran. Dan Nabi menyebutkan unzilal Quran ala sab'ati ahruf syafin kafin. Quran itu turun dengan pelbagai bentuk wajah bacaan dengan 7 huruf. Syafin, pada Al-Quran itu ada kesembuhan. Kafin, yang mana saling lengkap melengkapi. Menarik. Quran itu diturunkan, penurunan sejarahnya dengan pelbagai bentuk bacaan. Dalam tafsir At-Tabari ada satu kisah disebutkan, seorang sahabat namanya Zaid Al-Arqam. Zaid Al-Arqam ni dia mengambil bacaan satu surah daripada, mula dia pergi kepada Zaid bin Sabit, jumpa Zaid bin Sabit, ambil bacaan satu surah, baca sempurna. Lepas habis dia ambil bacaan daripada Zaid bin Sabit, dia pergi jumpa sahabat lain pula,
ambil bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Wallah, manusia yang cukup makruf dengan Al-Quran, yang alim, yang qurra. Kemudian Zaid ni pergi pula jumpa sahabat yang lain, baca surah yang sama, ambil daripada Ubay bin Ka'ab. 3 orang sahabat. Zaid bin Al-Qam ni pening kepala. Aku ambil pada orang pertama tadi baca begini, orang kedua baca begini, orang ketiga baca begini. Oh, berbeza sungguh bacaannya. Maka Zaid Arqam pun jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku dah jumpa dengan Zaid bin Sabit. Aku dah jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Aku dah jumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Aku mengambil bacaan satu surah daripada Al-Quran. Tetapi yang aku ambil bacaan ni, yang ni baca begini. Sahabat ini baca begini. Sahabat ini baca begini." Maka Zaid pun dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan wajah bacaan manakah yang paling baik untuk aku baca?" Maka pada ketika itu Nabi SAW fasakata Rasul. Nabi pun terdiam, tak erti nak jawab macam mana. Kebetulan pada ketika itu di sisi Nabi SAW ada seorang sahabat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Rasulullah SAW. Sayyidina Ali ni dia menyampuk, dia kata kepada sahabat ni, "Kamu bacalah mana-mana bacaan yang kamu ambil, betul periwayatannya, betul wajahnya, betul susunannya." Masya Allah. Maka Nabi SAW membenarkan apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib itu. Jadi penurunan Al-Quran itu diturunkan, salah satu keunikan, salah satu keindahan Al-Quran itu adalah diturunkan dengan pelbagai bentuk wajah bacaan. Boleh baca dengan mana-mana wajah. Yang mana yang pentingnya adalah perlu kita pelajari, perlu kita fahami. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan yang mulia ini disebut sebagai Syahrul Quran. Imam mazhab apabila datang di bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam sampai 60 kali disebutkan dalam sejarah. Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini seorang imam muhaddis yang faqih, fuqaha dan juga muhaddis, yang kitab Al-Muwatta dia. Apabila datang ni bulan Ramadan, Imam Malik semua kuliah dia tutup. Kat Masjid Asy-Syarif ke, dekat Masjid Nurul Jannah ke, semua kuliah tutup dia datang Ramadan. Tutup. Tidak ada pengajian kitab. Imam Malik dia akan menumpukan kepada bacaan Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh ulama. Begitu juga Imam Ahmad. Apabila datang di bulan Ramadan, dia kata hadza syahrul Quran. Mereka akan fokus untuk membaca Al-Quran. Khatam 60 kali juga Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah begitu juga. Dan ini merupakan amalan ulama salafus salih. Apabila datang di bulan Ramadan, dia akan fokus kepada bacaan Al-Quran. Perbanyakkan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi fil Quran. Kerana pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, adanya Lailatul Qadar, malam-malam dalam mengejar Lailatul Qadar itu dibacakan dengan banyak bacaan Al-Quran. Al-Imam Bukhari, seorang imam hadis makruf, cukup terkenal. Apabila datang di bulan Ramadan, Imam Bukhari dia akan hentikan daripada pengajian dia. Tak ada pengajian. Siang Imam Bukhari dia akan khatam Al-Quran sebanyak 30 juzuk setiap siang hari. Dan pada sebelah malam dia akan membaca lagi 10 juzuk bitadabbur, dengan tadabbur, memahami maksud-maksud di dalam Al-Quran pada sebelah malam. Dan ini sebenarnya amalan-amalan yang perlu kita ambil berat, yang kita fahami dalam bulan Ramadan. Boleh kuliah-kuliah ni, tak ada masalah, tetapi pemberatan untuk Al-Quran tu perlu dititik beratkan. Perlu banyak ada kuliah-kuliah. Kita sekarang ni dalam suasana kita pada hari ni, kita ada kuliah bagi ni tazkirah.
cantik. Kita perlu ada juga sebenarnya buat halaqah-halaqah tadarus. Mungkin dia tadarus halaqah-halaqah yang banyak tadarus. Ada halaqah yang kecil, ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang peringkat yang membaca yang rendah-rendah, ada baca advance sikit, ada baca geng-geng lancar. Perlu terus malam dan perlu grup-grup. Panggillah, jemput ustaz-ustaz yang boleh mengajar-mengajar, buat dalam bentuk halaqah banyak-banyak. Hidupkan Ramadan ini yang berlaku pada zaman salafus salih, zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis yang cukup masyhur dalam bulan Ramadan juga. Satu ketika seorang sahabat bernama Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman dalam bulan Ramadan satu ketika dia bangun qiyam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ikut solat Nabi, dia seorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mula dengan membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Selesai membaca Al-Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan surah Al-Baqarah. Memula Huzaifah ibn Yaman dia menjangkakan Nabi akan berhenti pada 100 ayat. Sampai 100 ayat dia sambung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga 200, sehingga habis surah Al-Baqarah. 3 juzuk dah dibaca oleh Nabi dalam qiyam. Habis 3 juzuk. Habis surah Al-Baqarah, Huzaifah ingat Nabi nak rukuk. Tidak, Nabi teruskan juga bacaan. Nabi baca dengan surah An-Nisa. Kalau ikut turutan Ali Imran, tak, Nabi membaca dengan surah An-Nisa dalam hadis disebutkan. Habis surah An-Nisa 200 ayat. Ingat Rasulullah nak rukuk? Tidak juga, Rasulullah teruskan juga bacaan. Baca dengan surah Ali Imran lagi dekat 200 ayat lagi. Masya Allah. Berapa juzuk dah tu? 5 juzuk, dekat 6 juzuk dah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah sabar menunggu menjadi makmum, mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Huzaifah ibn Yaman, bacaan Rasulullah itu adalah bacaan yang bentuknya mutarassilan. Mutarassilan ni apa maksud dia? Bacaan yang cukup tenang, baca dengan penuh tertib, penuh tartil, bacaan yang tenang, dengan tadabbur, dengan memahami makna-makna bacaan tersebut. Dan Huzaifah ibn Yaman menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra, apabila Nabi membaca tentang ayat tasbih, idza marra bi tasbih sabbaha, apabila ada ayat-ayat menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat tentang azab, maka Nabi akan memberhentikan bacaan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awwadha. Nabi memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bentuk bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi rukuk. Dalam rukuk Nabi itu kata Huzaifah, rukuk Nabi itu lebih kurang sama lamanya dengan berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi i'tidal. I'tidal Nabi itu kata Huzaifah sama panjang dia dengan rukuk Nabi. Nabi sujud. Sujud Nabi itu kata Huzaifah sama dengan panjang i'tidal. Begitulah solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi menghidupkan Ramadan dengan qiyam, bangun malam dengan salat sunat. Kemudian dengan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya contoh-contoh yang masih tidak ada lagi pada zaman kita hari ini. Mungkin boleh buat program. Kita ada imam-imam hafiz itu yang hebat-hebat, suara sedap-sedap, suruh baca malam, kuat malam minggu, cuti-cuti baca 5 juzuk, 10 juzuk, kalau boleh 30 juzuk, 30 juzuk. Makmum tak larat, berdiri, bawa kursi, susun berdiri, susun kursi belakang. Semayang sunat boleh duduk, tak apa. Tapi kita tengok nak rasa berdiri tak tahan kan, sakit pinggang, gaut, kencing manis, nafas tak cukup, duduk lama. Okey sikit bangun balik.
suruh imam baca panjang-panjang 5 juzuk 6 juzuk. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak buat pada hari ini, sayang tuan-tuan. Kalau kita tengok ada dalam klip-klip, kita boleh tengok kat YouTube dekat sebelah Indonesia, satu malam dia khatam 30 juzuk. Dalam sejarah disebutkan Sayyidina Osman bin Affan pernah satu ketika dia berdiri dekat Kaabah. Dia semayang lepas Isya, diikuti oleh beberapa orang sahabat, di antaranya Tamim Ad-Dari dan juga Zaid. Dia membaca lepas Isya itu, selepas solat Isya tu dia solat sunat, satu rakaat aja dia baca habis 30 juzuk. Masya-Allah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu amalan mereka dalam bulan Ramadan, amalan mereka dengan Al-Quran. Dan ini sebenarnya perkara yang perlu kita lihat, yang perlu kita beri nilai tambah amalan kita dalam Ramadan. Perlu kita buat. Program-program ni perlu kita hidupkan. Panggil imam-imam, jemput. Kita madrasah tahfiz sikit punya banyak, berlambat-lambat macam cendawan tumbuh. Ramai habis-habis kita jemput anak-anak kita ni, suruh jadi imam, baca 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk malam, kita qiyam. Kita rasa berdiri sebagaimana berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berdiri sampai Nabi bengkak-bengkak kaki, kita berdiri rasa. Kita bengkak juga kaki, tapi sebab gaul, kan? So ini amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga salafus salih yang perlu kita ikut. Moga-moga kita dapat merasai kenikmatan, dapat merasakan keimanan, dan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat yang kasih sekalian, saya rasa cukup tazkirah kita untuk pada malam ini. Moga-moga di akhir Ramadan ini kita teruskan usaha, teruskan qiyam, teruskan dengan amal-amal yang baik, yang mana awal rahmah 10 dah lepas, yang tengah ini mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harapkan, dan semoga yang terakhir nanti 10 yang akhir kita mendapat pelepasan daripada api neraka. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kelemahan diri saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.